Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Tajuk hari ini, makanan seimbang untuk tumbesaran. Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar KSSR tahun 6. Disediakan oleh Cikgu Huda. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini ialah: pertama, murid-murid dapat menamakan jenis-jenis makanan seimbang. Kedua, mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang berpandukan piramid makanan. Baiklah murid-murid, bagaimanakah manusia dapat membesar? Pertama, melalui makanan kita dapat membesar. Kedua, makanan membekalkan zat yang diperlukan oleh badan agar kita dapat membesar dengan sihat. Setiap jenis makanan mempunyai fungsi tersendiri. Ketiga, manusia perlu mengambil makanan secara seimbang yang mengandungi gabungan pelbagai jenis makanan untuk memberi kita zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Baiklah, ini adalah piramid makanan Malaysia. Pernah tak murid-murid lihat? Baiklah, di dalam piramid makanan ini ada 4 bahagian. Bahagian yang paling bawah terdiri daripada makanan seperti nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Kita disarankan untuk mengambil makanan ini 4 hingga 8 sajian sehari. Kita perlu makan secukupnya. Baiklah, pada tingkat atas terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagi buah-buahan, kita perlu mengambil 2 sajian sehari. Kita boleh makan dengan banyak. Manakala sayur-sayuran, kita perlu mengambil makanan 3 sajian sehari dan perlu makan dengan banyak. Di tingkat yang ketiga terdiri daripada makanan seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Kita disarankan mengambil 1 hingga 2 sajian ayam, daging, telur sehari. Bagi ikan, 1 sajian sehari dan kekacang setengah hingga 1 sajian sehari. Makanan ini perlu diambil secara sederhana. Kemudian, susu dan produk tunusu pula, kita disarankan mengambil 1 sajian sehari. Makan juga secara sederhana. Seterusnya, di tingkat terakhir sekali terdiri daripada makanan seperti lemak, minyak, gula dan garam. Kita disarankan makan sedikit. Bagaimana kita hendak kurangkan? Semasa penyediaan makanan, kita perlu kurangkan penggunaan minyak, gula dan garam. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid faham dengan penerangan cikgu mengenai piramid makanan? Seterusnya, makanan seimbang. Pengambilan makanan yang seimbang adalah perlu dalam setiap hidangan. Ini adalah contoh pinggan sukatan sajian bagi kanak-kanak. Jika dilihat di sini, nasi adalah sukatannya semangkuk kecil, seketul ayam, sukatan sayurnya separuh dari pinggan dan ada juga buah-buahan dan juga minum segelas air kosong. Ini adalah contoh makanan seimbang yang perlu kita ambil. Seterusnya, menu makanan seimbang. Ini adalah contoh gabungan makanan harian yang seimbang. Murid-murid, ini adalah contoh makanan yang seimbang. Kita perlu ambil contohnya sarapan seperti bijirin sarapan,
susu dengan buah-buahan. Baiklah, bagi makan tengah hari, contohnya bihun sup bersama ayam dan sayuran hijau dan air masak dan buah-buahan. Bagi makan malam pula, contohnya nasi bersama ikan dan sayuran hijau beserta sup sayur, air masak dan buah-buahan. Manakala snack seperti sandwich telur atau paru kacang. Snack boleh diambil ketika minum pagi atau minum petang. Baiklah, kenapa kita perlu mengambil makanan yang seimbang? Kepentingannya ialah sangat penting dalam menyediakan makanan yang seimbang bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Kepentingannya yang pertama, dapat memberi tenaga yang diperlukan oleh setiap kanak-kanak dalam aktiviti belajar sambil bermain. Kedua, dapat membantu ketahanan badan bagi mengelakkan jangkitan penyakit serta sembuh daripada luka ataupun penyakit. Ketiga, penting bagi pembinaan badan dan juga pembesaran yang baik. Dan akhir sekali, otak dapat berkembang dengan sihat dan cerdas. Baiklah murid-murid, info penting. Susu ibu ialah makanan seimbang bagi bayi. Susu ibu membekalkan zat makanan yang mengandungi khasiat yang mencukupi untuk bayi membesar, bertenaga dan sihat. Sebagai uji minda, cuba murid-murid fikirkan apakah kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Baiklah, sebagai latihan pengukuhan, murid diminta membuat latihan di dalam buku aktiviti pendidikan sains sosial dan alam sekitar, muka surat 3 hingga 6. Baiklah murid-murid, cikgu harapkan murid-murid faham dengan penerangan cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.